tak izinkan memori itu masuk dalam fikiran kita. Subhanallah. Sebab itu kanak-kanak itu gambaran kita yang sebenar. Kalau kita tengok anak-anak hari ini, kalau kita marah-marah, dia datang dengan perasaan sayang. Macam kita tak marah dia. Subhanallah, dia tak ada dendam. Itu asalnya diri kita. Masa kita lahir, hakikat diri kita macam bayi tu. Itulah diri kita. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak ada daya, tidak ada upaya sedikit pun, melainkan kekuatan datang daripada Allah. Bayi boleh tak cari nasi sendiri, pergi kat dapur? Tak boleh. Kalaulah seorang bayi lahir, dibiarkan saja, agak-agak boleh hidup tak? Tak, akan mati. Tapi kalau kucing lah lepas bersalin, kucing lepas beranak, kan? Baby dia tu boleh cari tak mak dia? Boleh. Kucing lepas bersalin, lepas beranak, boleh berjalan tak? Boleh terus berjalan. Ada tak baby keluar je boleh berjalan? Tak ada. Setakat ni memang tak ada. Merangkak ke apa, kalau dibiarkan macam tu lah. Kalau kucing tu dalam keadaan mata dia walaupun tak nampak, tapi deria bau dia tu, dia boleh cari dia punya puting susu mak dia tu. Kan? Betul kan? Boleh cari. Walaupun mata dia tak jelas lagi. Buka tak buka lagi. Tapi manusia Allah tunjukkan memang lemah selemahnya. Nak cari susu ibu sendiri pun tak mampu. Maksudnya itu hakikat diri kita yang sebenar. Kemudian bila kita semakin membesar, ini kembara kita ni, semakin kita membesar, masuk berapa bulan, Allah menguatkan kita. Allah yang qawi, yang menguatkan diri kita. Makin kuat, boleh merangkak, boleh meniarap, boleh duduk. Kuatkan sendi-sendi kita. Allah yang matin, yang maha teguh, meneguhkan tubuh badan kita. Allah yang aziz, yang maha perkasa dan sebagainya. Allah yang razak, beri kita rizki tanpa henti daripada susu yang percuma. Memang sangat ajaib. Daripada tak ada apa-apa, tiba-tiba ada susu yang boleh mengenyangkan dan boleh membesarkan bayi yang kecil, sampai bayi tu semakin besar, semakin sehat, menguatkan tulang. Masya Allah. Yang kita tahu hakikat susu itu daripada darah. Bagaimana Allah menukarkan darah kepada susu yang putih daripada darah yang warna merah macam tu. Hebat sangat. Begitu sempurna sekali bagaimana Allah membantu dalam proses kembara kita ini. Masya Allah. Kemudian daripada kita tak pandai bercakap. Ada ke baby lepas keluar terus bercakap? Lapar lah, aircon ni sejuk lah pelan. Tak ada. Satu patah pun tak boleh bercakap. Masya Allah. Tak boleh bergerak, tak boleh berdiri, tak boleh makan sendiri. Semua tak boleh. Itu diri kita. Tetapi semuanya Allah yang Rahman, yang Rahim beri kita kasih sayang melalui ibu ayah kita yang berikan kasih sayang. Allah yang Hafiz, yang Muhaimin, yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Allah jaga kita. Start daripada alam roh, alam rahim, sampailah kita lahir. Walaupun mak kita cakap, mak jaga kau daripada kecil sampai besar godang macam ni. Sampai kau dah macam ni, mak jaga kau. Seekor nyamuk pun mak tak bagi gigit. Agak boleh percaya tak? Rasa dah banyak jugalah nyamuk yang gigit. Tapi ayat tu nak cakap betapa mak kita bagi perhatian. Tapi ketika mak kita tidur, ayah kita tidur, siapa yang jaga kita? Hakikatnya walaupun kita di hadapan mata ibu ayah, ada ramai lagi kanak-kanak boleh cedera. Betul kan? Ada je ramai kanak-kanak yang jatuh, yang terhantuk, lepas tu ada pendarahan otak. Maksudnya itu dalam jagaan pengawasan ibu ayah sendiri. Kecelakaan boleh berlaku. Hakikatnya daripada sejak kita alam rahim, di mana tidak ada siapa-siapa boleh jaga kita melainkan Allah, sampai saat ini. Umur dah berapa sekarang? 20, 30, 40, 50, berapa umur kita? Kita dah diselamatkan oleh Allah daripada segala mara bahaya yang kita sendiri tidak tahu. Bila kita keluar betapa banyak mara bahaya yang boleh berlaku dalam waktu 1 jam. Orang ragu ke? Orang langgar ke? Orang tembak ke? Orang buat apa-apa ke? Yang kita selamat hari-hari datang kerja. Berapa tahun dah bawa kereta tak accident ataupun tak ada orang langgar. Siapa yang jaga kita? Allah ya Hafiz, ya Muhaimin. Tetapi melalui perantaraan ikhtiar manusia sekeliling dan kita sendiri. Allahu Akbar. Namun apabila kita telah diberikan Allah semuanya, ketika kita lahir kita bodoh sebenarnya, tak tahu apa-apa. Allah ya Hakim beri kita ilmu pengetahuan. Allah yang Alim, yang maha memiliki ilmu, yang maha tahu, pinjamkan kita ilmu. Tahulah makanan ni sedap tak sedap. Tahulah apa yang kita nak. Kemudian Allah yang Hakim, yang maha bijaksana, beri kita apa lagi? Mampu berkata-kata, bercakap. Allah yang Qawi, yang Aziz, yang Matin, yang maha teguh, yang maha kuat, meneguhkan tulang belulang kita sampai kita boleh berjalan, kita boleh berlari. Sampai pada saat ini kita masih lagi boleh berjalan. Allahu Akbar. Namun setelah kita memiliki semua tu, lagi 2 minit
Memiliki semua tu, kita rupanya bukan semakin dekat dengan Allah, makin jauh. Rupanya lidah yang Allah berikan kita boleh berkata-kata daripada lahir, tak boleh berkata-kata. Semakin kurang kita menyebut nama Allah, sangat kurang kita membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Mata yang asal kita lahir tak nampak apa-apa, Allah ya basir, yang maha melihat, berikan kita pinjaman penglihatan. Boleh tengok wajah sendiri, wajah orang sayang. Tapi berapa lama kita memanfaatkan mata kita ini untuk, kejap dik tertarik, memanfaatkan mata kita ni untuk melihat perkara-perkara yang mendatangkan pahala. Allah ya Sami', yang maha mendengar, berikan kita pendengaran. Asalnya kita lahir, kalau kita panggil baby tu, dia tak berpaling, betul tak? Tak sempurna lagi penglihatan, telinga. Tapi semakin besar Allah sempurnakan. Dan malangnya ramai manusia telah sempurna semuanya. Telah diberi apa yang dia nak dan apa yang dia perlu, apa yang dia mahu dan apa yang perlu. Akhirnya dia melupakan segala pemberian adalah datangnya daripada Allah. Dan apabila dia diuji sikit-sikit, diujilah daripada keluarga contoh, daripada anak, daripada suami, daripada harta, daripada kesihatan. Akhirnya dia menjadi makhluk ataupun hamba Allah yang sangat mudah melupakan, kufur kepada nikmat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur pasti aku akan tambah. Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur, inna azabi la syadid, maka azabku amatlah pedih. Muslimat, wanita, lelaki, tuan-tuan, para suami, para lelaki, para wanita, saya semualah. Tanda syukur kita paling utama, ada dua. Pertama, mentaati segala perintah Allah. Itu tanda terima kasih kita kepada Allah. Allah dah beri apa yang kita mahu dan apa yang kita perlu, maka kita buatlah apa yang Allah nak. Itu yang paling tinggi, tanda kita syukur kepada Allah. Bukan ucapan Alhamdulillah, Subhanallah. Itu semua orang boleh ucap. Kanak-kanak yang tak faham apa pun boleh ucap. Tetapi tanda syukur kita kepada Allah, dan Allah janji la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmatku ke atasmu. Dan janji Allah janji yang paling benar, kecuali orang yang tidak beriman dan tak percaya kepada Allah. Dan tanda seseorang hamba itu bersyukur benar-benar kepada Allah, mentaati segala perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan larangan Allah, maksiat, apa yang Allah murka, apa yang Allah tak suka dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang orang datang kepada saya dengan cerita macam-macam masalah. Sebab dulu saya perundi cari rumah tangga, kaunselor. Kadang daripada muka kita dah tahu dia ada beban masalah yang sangat berat. Suara pun kita tahu. Sebelum mula runding cara tu kan, Ustazah, cara dia tarik nafas tu kita tahu cerita panjang ni. Kan? Dah tak tahu, Ustazah tak tahu nak mula daripada mana. Dah tak tahu dah. Sebab banyak sangat cerita. Balik-balik, saya akan cek berapa perkara. Rupanya saya kata punca masalah puan, walaupun puan datang dengan cerita, punca masalah daripada suami, punca masalah daripada anak, punca masalah daripada kewangan, punca masalah dari segi apa-apalah masalah lain. Tetapi bila dia cek, rupanya masalah utama kita adalah masalah dengan Allah, hubungan dengan Allah. Ada lagi perintah Allah yang belum dilaksanakan, ada lagi larangan Allah yang masih kita buat. Dan semua kita ni adalah pendosa, kecuali orang yang berkekalan memohon taubat, istighfar dan sebagainya. Kalau kita tengok tugas pusat pungutan zakat ataupun pusat kutipan zakat, mereka tahu hakikat. Terlalu ramai lagi umat Islam hari ini tak bayar zakat. Sebab itu, bila saya ceramah bab zakat dulu masa kerja perundi cara rumah tangga, yang datang mengadu masalah rumah tangga, saya akan tanya antara soalan bab rukun Islam. Saya kata, puan orang Islam? Yalah Ustazah, takkan tak Islam kot. Kan? Memang mudah untuk kita kata kita orang Islam, Muslim, orang Islam. Tetapi Muslim, orang Islam ada rukun Islamnya. Kalau tak cukup rukun Islam ni, kita tak layak nak mengaku Muslim. Apa rukun Islam? Syahadah. Di sana ada banyak perkara yang membatalkan syahadah. Tolong cari dalam internet, Google lah, tengok melalui rujukan yang sahih. Jabatan Mufti Wilayah ada terangkan perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah kita. Bimbang kalau kita mati dalam keadaan kita tidak sedar dan kita sendiri tak tahu bahawasanya kita telah pun terbatal syahadah dengan perbuatan-perbuatan yang membatalkan akidah. Na'udzubillah. Kemudian solat. Dan bila pergi solat, ramai dah yang tak lepas bab solat. Kemudian ketiga, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Dan kalau pengalaman saya handle kes masalah rumah tangga, 80% ataupun lebih tinggi, mereka tidak menunaikan ibadah zakat. Dan ada yang rasa Ustazah ada kaitan ke? Saya cerita masalah anak saya ni, anak gini-gini.
Puan, Nabi SAW bersabda, "Kullu lahmin nabatin min haram fannaru aula bih." Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah lebih utama baginya. Tuan-tuan, puan-puan, cari rizki memang dah halal, tapi tidak bayar zakat, rizki itu jadi tidak berkat. Daripada rizki yang tidak berkat itu dibeli makanan, dibeli rumah, diberi kereta, dibeli hadiah, dibeli itu, dibeli ini. Bagaimana perkara itu akan bertambah kebaikan. Dan kita tahu zakat itu sendiri, asal perkataan zakat membawa maksud penyucian, pembersihan, pengembangan. Siapa yang membayar zakat, dia akan dibersihkan oleh Allah hartanya, hatinya, kehidupannya. Orang yang membayar zakat, kelebihannya Allah akan memelihara hartanya. Allah akan menambah barakah hartanya. Allah berikan dia manusia-manusia yang boleh beri ilham kepadanya untuk hartanya dikembangkan. Dan Allah akan pelihara daripada apa? Perancangan jahat musuh, jin, syaitan ataupun manusia yang berdengki terhadap hartanya. Kalau kita nak kupas berkenaan definisi zakat itu sendiri, berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan firman Allah, berdasarkan definisi para alim ulama, baru kita sedar. Rupanya yang menjadi punca masalah kita sebenarnya bukannya manusia nampak beri masalah. Rupanya kerana ada masalah basic bagi seorang Muslim, iaitu ada rukun Islam yang belum ditunaikan. Dan Allah isytihad, kalau kita tengok di zaman Rasulullah, di isya perang ya, orang tak tunai zakat. Bahkan setelah Rasulullah meninggal dunia pun, beberapa sahabat Nabi meneruskan perjuangan ni. Sebab bukanlah sebab nak perang, nak marah sangat kepada orang tak bayar zakat, tetapi kerana nak menyelamatkan diri sahabat-sahabat dia, orang lain, daripada terkena kemurkaan Allah dan juga api neraka Allah. Sebab itu zakat ini dijadikan rukun Islam. Dan rukun Islam ni 5 tolak 1 bukan 4. 5 tolak 1 jadi kosong. Sebab ia saling, tiang ini adalah saling menegak, saling berkait antara satu sama lain. Tak boleh dia kata, saya syahadah, saya buat ni, puasa saya jaga, cuma zakat je lah saya culas. Dia tak ada jelah-jelah. Bila satu saja yang ditolak, maka dia akan menggugurkan dan memberi kesan kepada yang lain juga. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu kita tak sempat mungkin nak kupas buku ni, tapi masing-masing dah pegang tu kan. Kalau nak juga Ustazah 2 minit tu, saya tak baca tadi 2 minit tu. Okey, cuba buka jap Ustazah, sorry. Satu muka surat. Buka satu muka surat saja. Ya tu, boleh cahaya tak? Okey. Muka surat ketiga. Muka surat 3. Tak apalah tuan-tuan puan-puan tengok ya. Jumpa tak? Cantik tak buku ni? Cuba belek sempitas lalu. Cantik sangat. Tengoklah siapa tuan dia. Allahu Akbar. Okey, kalau kita tengok muka surat yang kedua, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah berfirman lagi dalam surah Fatir ayat yang ketiga. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Sadaqallahul azim. Adakah ada pencipta selain Allah? Allah tanya kita. Adakah ada pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Rizki yang kita dapat pada saat ini, ada yang datang daripada langit, ada yang datang daripada bumi. Daripada langit, hujan, jatuh ke bumi, tumbuh-tumbuhan. Daripada tumbuhan itu begini-begini. Daripada pokok itu bina bangunan begini ni. Daripada batu yang diciptakan oleh Allah ni, bangunan tinggi semua daripada batu yang Allah berikan. Allahu Akbar. Semua rezeki sekecil dan sebesar apapun, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berfirman seterusnya surah Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Allah sebut, wahai manusia, kamulah yang sangat fakir. Kamu miskin, kamu tidak ada apa-apa. Kamu sangat memerlukan. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu sangat membutuhkan, memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah, dialah yang maha kaya, yang tidak memerlukan sesuatu. Al-Hamid, lagi maha terpuji. Manusia hebatnya, Allah ciptakan kita sebagai sebaik-baik ciptaan. Dalam Al-Quran Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Manusia kecil dengan bangunan sekeliling, kita kecil betul tak? Walaupun manusia kecil, tapi manusialah yang bina bangunan yang sebesar-besar tu.
Manusia rendah, tapi dialah yang mampu Allah berikan kelebihan semua kepada manusia. Akal yang terbaik, kudrat yang terbaik, ilham yang terbaik untuk membina bangunan mencakar langit. Manusia lemah, tapi dia boleh menguasai binatang yang paling kuat. Walaupun dia lemah, dia boleh menjinakkan singa, boleh menjinakkan harimau, boleh menjinakkan binatang yang sangat besar, gajah. Paus biru pun manusia boleh ni. Manusia tidak ada apa-apa boleh protect diri dia. Tiba-tiba kalau macam Ultraman dia ada kan, keluar sinar-sinar itu ni kan. Kita tak ada apa-apa ni, tak ada apa-apa. Tapi manusia boleh mengalahkan binatang berbisa, ular, boleh dijinakkan, boleh sekian-sekian. Manusia tidak ada pun ketajaman ke nak ni, tapi dengan binatang yang tajam pun dia boleh menguasai. Subhanallah. Menguasai apa? Allah beri kelebihan kepada manusia lagi. Lautan yang begitu dalam tidak mampu menenggelamkan manusia dengan kebijaksanaan. Boleh menerokai okey, kalau kita kata manusia tak ada sayap, tapi manusia tetap boleh terbang. Manusia tak ada insan, tapi boleh menyelam ke dasar lautan. Nampak tak? Betapa Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kata-katanya bila Allah kata, aku ciptakan manusia sebaik-baik kejadian, sempurna daripada pelbagai sudut. Itu salah satu tanda benar-benar Allah mencintai makhluknya bernama manusia. Jadi sebagai penutup bagi raun yang pertama ni, balaslah cinta Allah, balaslah kasih sayang Allah, balaslah Allah ya bar ya maha baik memberikan kita segala yang kita perlu, apa yang kita mahu. Dengan apa? Mentaati perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Allah tidak meminta apa-apa daripada kita. Dan bila kita taat perintah Allah dan tinggal larangan Allah, bukan itu dapat untuk Allah, tapi Allah nak beri tambahan nikmat yang lain. Hasil daripada itu, Allah nak bagi kita syurganya. Dan Allah nak selamatkan kita daripada nerakanya. Usahlah bertangguh untuk membalas cinta Allah. Usahlah bertangguh untuk membalas kasih sayang Allah yang Allah tunjukkan kepada kita setiap saat tanpa henti. Kerana apabila saat mati tiba, buku yang keempat ni, bila saat mati tiba, ramainya manusia akan mula merasakan bahawasanya baru sedar ketika itu dia sudah terlambat untuk membalas cinta Allah, untuk menjadi hamba Allah yang baik, untuk benar-benar menghargai setiap pemberian Allah dan sebagainya. Usah bertangguh jadi wanita yang salihah, yang taat kepada Allah, yang jaga aurat, yang jaga batasan pergaulan. Pada lelaki yang ada di sini, usahlah bertangguh esok nak jadi suami terbaik, suami yang misali, suami yang penyayang, suami yang bantu anak isteri dan sebagainya. Kerana belum tentu esok hari itu milik kita. Tapi yang pasti esok hari itu milik Allah. Tapi belum tentu milik kita. Jangan bertangguh untuk menjadi isteri yang baik, meminta maaf dengan suami dan maafkan suami. Besar apapun kesilapan suami, Allah sedang menyediakan kita ruang untuk apa? Untuk mendapat pahala kemaafan, mendapat kemaafan daripada Allah dan pahala memberi maaf yang begitu besar. Usah bertangguh menjadi pemaaf, usah bertangguh jadi perajin, kan ibu rajin apa semua, rajin didik anak dan sebagainya. Segala kebaikan tu kita boleh buat pada hari ini sebab Allah dah beri semua. Yang ada, yang masalah utama kita adalah kerana manusia suka menangguh-nangguhkan perkara yang berkaitan dengan akhirat. Tapi bab dunia dia akan mempercepatkan. Subhanallah. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Mungkin tu je kot bahagian saya Ustazah ya. Ustazah Hidayah lah pula. Lepas ni Ustazah Hidayah. Ustazah pun banyak ilmu. Saya nak dengar Ustazah pula. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustazah Asma. Kita ada mungkin penggulungan lah kot Ustazah nak. Gulung dah terus. Kita gulung lah ya. Lepas pada tu, sekejap ya. Kami bersedia dengan, sebab kesian pula kan. Kesian pula orang ramai ni yang tengok ni. 1,000 orang yang tengok ni kan. Saya terus jadi ketak Ustazah. Subhanallah. Elok dia orang tengok. Masya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton di online platform-platform kita yang berada di hadapan kita ni, dan juga PPZ juga membawakan juga cross posting ke ataupun share. Okey, terima kasih kepada semua yang bersama kita sama ada online ataupun offline. Ustazah, rasa sangat dalam hati. Ustazah sebut tadi kan. Ustazah kami yang dengar ni rasa macam Allah lemahnya manusia. Ya, betul. Kita sangat lemah. Kita rasa sebelum ni kita rasa macam kita macam besar gitu Jalan sendiri, kita boleh minum sendiri. Rasa macam boleh buatlah semua benda. Tapi sebenarnya hakikatnya bila kita fikir ni bagus waktu tengah hari ni kita sedar diri lah orang kata ya.
Dah dirilah Ustazah bawa kita kepada perbezaan antara kita dengan kucing, dengan bangunan dan sebagainya. Rasa, oh ya Allah, lemah aku ni. Jadi perjalanan kita ini menuju kepada Allah. Allah nak suruh kita nampak kita kecil, Allah besar. Kita lemah, Allah kuat. Kita tak ada apa-apa. Kita semua fakir. Kita semua miskin. Siapa yang kaya? Allah yang kaya. Allah yang maha kaya. Dengan kekayaan Allah tu, Allah bagi kepada kita. Allah bagi pinjam kepada kita. Allah bagi nikmat pada kita, diberikan nikmat itu dengan kadarnya. Bukan sekadar nasi saja, tapi dihitung oleh malaikat. Rezeki apa? Akak nama siapa, Kak? Kak Fairuz. Rezeki. Kita tak pernah kira. Tapi Allah dah siap kira dah kadar rezeki yang kita akan dapat. Air berapa liter kita minum hari ni, Allah dah siap kira dah berapa yang akan menjadi rezeki kita. Kalau tidak, dia tertumpah, Kak. Kalau tidak, dia akan jatuh ke pinggan. Dia tidak akan masuk ke dalam mulut kita. Itulah hakikatnya manusia sangat-sangat lemah. Dan dalam kelemahan tersebut, insya-Allah kita akan minta Ustazah kupaskan hujungnya berkaitan dengan apa yang menghalang. Dari sudut perjalanan kita ni, ada penghalang berbentuk harta. Berbentuk keengganan dalam kita mengurus harta dengan cara Allah. Apa yang menghalau Ustazah akan kongsikan, dan Ustazah pun tadi dah ceritakan sedikit berkaitan dengan zakat itu hakikatnya memang nampak impaknya di dalam kebahagiaan rumah tangga. Sebab Ustazah merunding, Ustazah memberi perundingan terhadap kaunselor lah masalah-masalah keluarga. Jadi puan-puan, saya nak bawa hari ini, puan-puan tak payah pergi ke kaunter. Untuk kita nak bersihkan duit ujung bulan gaji kita tu, senang sangat. Mana tak ada dia punya ni. Ada satu kat sini pun boleh tengok. Sekejap lagi saya akan bagi ni simbolik nanti saya akan bagi QR code ni kepada Tuan Azli di hujungnya. Dekat bawah ni dia tulis tuan-tuan tak payah keluarkan duit sendiri, tapi ambil pada portion PCB untuk bayar zakat. Kalau portion PCB ada berapa? 100, bayar zakat 50. So gaji bersih tu tak usik pun. Tak kurang pun sesin pun. Ambil dia daripada situ. Ini keuntungan kita duduk dekat Malaysia. Dia ada rebate cukai bagi orang Muslim dan bayar kepada siapa? Institusi yang dilantik di KL, PPZ sahaja. Kalau bayar dekat jalan-jalan tu tak dapatlah rebate. Dia kena bayar pada institusi. Dan kemudian buat potongan gaji dengan borang yang puan-puan dapat tu, borang kuning tu, boleh tulis sekarang sebab kita nak buat cabutan bertuah. Sekarang kami kena angkut balik pula duit tu. Apa duit pula? Hadiah tu kan. So jadi puan-puan boleh tulis sekarang. Saya akan pandu bersama-sama. Kalau tak ada pen boleh angkat tangan saja. Atas tu ada bahagian IC. Tulis IC puan-puan. Tak ada pen boleh angkat tangan. Untuk siapa yang kali pertama ada ni sahabat kita. Kalau nak tambah kena isi. Nak tambah kena isi sebab kita dekat bawah tu kena isi. Dekat bawah tu boleh. Untuk dua-dua sekali. Siapa yang nak tambah ataupun yang baru. So dia kena isi juga yang atas tu. Terutama puan-puan, tengok bahagian email dan nombor telefon. Nombor telefon bimbit tu make sure tulis. Sebab kalau ada apa-apa kita tak boleh nak hubungi kalau tak ada tu. Contohnya macam yang belah kanan ni. Sambil-sambil puan-puan tulis, saya bagi tahu saja. Skim yang kita berikan namakan kafalah muzaki. Walaupun nampak macam susah sikit, terbelit-belit lidah nak sebut, bahasa mudahnya khairat kematian lah. So siapa saja bayar zakat pada PPZ, dia akan dilindungi. Dilindungi oleh Allah tu confirm lah kan. Sebab Allah dah sebut. Hadis Nabi SAW, hasinu amwalakum bisadaqah. Harta kamu itu mesti kamu kuburkan, lindungi dengan apa? Dengan zakat. Yang ini juga maksud zakat itu sendiri ialah ada sistem takaful ataupun kafalah. So siapa yang pembayar zakat sekiranya dia meninggal, so waris dia kena bagi tahu PPZ. Hantar bagi tahulah, maklumkan. So ada borang yang kita sediakan diisi dan dia akan dapat RM3,000. Waris boleh. Ya, jawapannya Cik Aziz, ya. Siapa sahaja bayar di PPZ, sama ada, kita ada banyak saluran, ada online, ada potong gaji, boleh datang kaunter, kan, bayar melalui ejen, tak kisah.
Yang penting dia merupakan pembayaran ataupun pembayar zakat di PPZ pada tahun semasa lah. Dia ada sikit dia tulis pada nombor 2 tu, zakat ditunaikan pada tahun 2019. Sebab tahun semasa tu tahun lepas lah. Kalau kita dah tahun 2020, tahun semasa ialah 2021, tahun semasa ialah tahun 2020. Begitu. Maksudnya tahun lepas dengan tahun ni mesti ada pembayaran zakat, baru dia layak untuk mendapat kafalah muzakir. Tapi biasanya kalau potong gaji ni sebulan RM10 pun dah confirm lah. Kan? So dia akan buat potongan secara terus. Okay? So boleh isi lagi nombor alamat surat menyurat. Okay? Alamat surat menyurat. Tengoklah kalau tuan-tuan rasa boleh hantar dekat HR pun boleh dapat, okey, ataupun nak isi alamat rumah. Alamat rumah sebab kita akan hantar setahun 2 kali perempuan. Penyata. Ya, sahabat-sahabat kita yang dekat online pun mungkin ada sahabat-sahabat KFH juga, boleh saja nanti pergi ke HR, kita minta HR tolong letakkanlah di tempat yang boleh dilihat oleh staf. Kemudian boleh imbas saja kod ni, boleh mohon zakat melalui zakat ptg.zakat.com.my. Senang je, imbas je kod ni. Okey. Apa lagi? Nombor telefon yang alamat KFH tu tak payah penuh pun tak apa, sebab hari ni kita hantar terus. Kita hantar terus, so jadi tak payah penuh. Di bawah itu, kalau yang baru tulis yang atas zakat pendapatan berapa, ataupun kalau nak tambah, tikkan sahaja. Pada bahagian tambah nak tambah berapa? Tambah 20, tambah 30, yang bawah tu kita isi. Okey? Office tak apa. Alamat office tak, tanda tangan. Dan selepas pada ini, selepas habis kita punya slot ni, kita punya susunan begini ibu-ibu. Kita akan minta ustazah ke bilik, apa nama dia? Bilik sebelah je lah sebut dia. Bilik sebelah. Ustazah akan ke bilik sebelah. Jadi puan-puan akan susun 10 orang. So jadi yang 10 orang tadi tu kena pergi dekat dua-dua je lah. Siapa yang nak tengok buku ustazah boleh, dan tak tanda tangan ustazah. Dan juga 10 orang tadi tu yang dah masuk kat bilik sebelah, kena kira balik. Ataupun kalau tak kira pun sekurang-kurangnya singgah dekat tempat zakat, sebab kita nak akad. Kat bawah tu ada akad. Okey? So nanti boleh singgah 2 kaunter dekat sebelah, kaunter info zakat dan juga kaunter ustazah. Okey? Kalau dah siap boleh, yang dah siap boleh kumpul lah. Dah ada? Sebab kita kalau boleh kita nak buat kalau tak ada pun tak apa. Kaki tangan. Sebenarnya ID puan lah. ID. Kalau ingat boleh tulis. Nombor ID kita. ID pekerjaan. Okey. Nak beli buku saja boleh. Nanti selepas pada ni, so bila dah masuk ke bilik sebelah nanti tu, bolehlah beli buku saja pun boleh. Sekejap ustazah dah. Masya-Allah. Okey. Kalau dah ada, kita boleh buat cabutan. Dia buat cabutan. Dia buat cabutan dulu ustazah, lepas tu baru kita bagi khulasah. Pelik sikit lah ustazah program PPZ. Ustazah rasa terganggu ke? Tak. Okey je. Kita buat khulasah dulu, lepas tu cabutan dah habis program. Sampai 5. Boleh juga? Boleh. Okey, disebabkan sebabkan masa kita pun sangat menceburui kita, jadi Ustazah Asmat cadangkan kami buat khulasah dulu. Khulasah tu maksudnya penggulungan, dan puan-puan habiskan tulis dan boleh serah kepada sahabat-sahabat kami yang ada di sekeliling puan-puan. Okey, Ustazah, tadi soalan pada saya, bagaimana kita nak kenal pasti ada penghalang daripada sudut harta untuk sampai pada Allah, dan juga Ustazah secara umumnya apa yang Ustazah nak sampaikan kepada kami sebagai buah tangan Ustazah di hujung-hujung. Masya-Allah. Ustazah, kejap ya. Kadang-kadang tu kita bukan sebenarnya tak nak keluar zakat, tapi ada yang tak tahu cara. Lepas tu ada yang macam terleka lah dengan harian, kesibukan. Ada setengah orang dia kata dah lama saya nak bayar zakat, tertangguh-tangguh. Dah rezeki bila pusat penghutang zakat ni datang. Sebab itu mungkin kan pusat penghutang zakat apa boleh, saya rasa macam-macam dah ikhtiar dibuat kan. Tapi kalau adalah di sana majikan yang
yang faham, majikan yang dia bukan sekadar menjadi ketua ataupun majikan di dunia untuk staf, dia juga nak jadi pemimpin ataupun ketua majikan yang solehah, maka dia menitik beratkan pendapatan gaji yang diberikan kepada staf tu mesti barakah, bukan halal saja. Halal yang thayyibah, halal dan juga baik. Jadi majikan yang bertanggungjawab dia mesti pastikan bahawasanya semua staf dia wajib bayar zakat. Dan kita tahu ada yang bayar zakat auto macam ni, si borang lagi mudahlah. Kita pun tak sedar, tapi yang penting bila kita mati besok sedar-sedar kita dah selesai dah bayar zakat. Tak bimbang dalam keadaan kita tidak sedar, kita tak bayar, masuk dalam kubur baru sedar. Baru sedar dan kita tak boleh patah balik untuk menunaikan kewajipan ini. Jadi alhamdulillah sangat bagus. Mungkin ini adalah Kuwait Finance House menghubungi wallah alam ataupun pusat sama-samalah. Biasanya pusat penghutang zakat akan hubungi ya. Okey. Sangat bagus, bukan semata-mata sebab duit ni bukan boleh, walaupun ustazah ni senyum lebar, dia macam seronok resi borang kan. Walaupun dia rasa seronok tapi duit tu bukan masuk ke dia. Macam tu kan. Tapi kerana apa? Ini adalah mereka adalah amil wakil untuk menjaga berkenaan dengan kewajipan yang Allah, amanah yang Allah berikan kepada mereka untuk memastikan seramai mungkin umat Islam melaksanakan rukun Islam yang ketiga ni. Baiklah muslimat, masa kita dah habis, saya tahu sebab masing-masing nak solat zuhur, nak makan tengah hari dan kembali kepada tugas. Masya Allah. Jadi saya nak berkongsi dua saja hadis Nabi. Boleh tak saya baca dan ibu-ibu muslimat, muslimin sekalian ikut. Nak ambil barakah baca hadis Nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu musila lahu maluhu syuja'an aqra'a lahu zabibatani yutawwaquhu yaumal qiyamah ya'khuzu bilih zimataihi ya'ni bishidqaihi yaqulu ana maluka ana kanzuka. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari 1338. Kalau nak cari hadis ni boleh rujuk Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Dalam bab saya cari tadi dalam bab azab ataupun hukuman bagi mereka yang tidak menunaikan zakat. Jadi bila kita dengar, mungkin kita legalah petang ni kita sedang nak melaksanakan perintah zakat ni. Tapi jangan lupa, kalau siapa yang belum pernah bayar zakat pada tahun-tahun sebelumnya, maksudnya masih lagi ada urusan yang tak settle. Yang potong hari ini adalah untuk mungkin bulan depan bermula. Tapi bagaimana yang dah kita kerja 10 tahun? Bagaimana yang kita dah kerja 20 tahun? Sebab kita faham tadi Allah yang Malik yang memberi kita rezeki. Allah beri kita pinjaman rezeki harta untuk Allah lihat kembali sejauh mana kamu manfaatkan dan kamu gunakan dan kamu uruskan mengikut kehendak Allah. Sebab harta dunia ni tidak pernah dimiliki oleh sesiapa pun di dunia, walaupun Qarun. Kalau kita tahu Qarun, dia punya gudang sangatlah besar. Sampaikan nak angkat dia punya kunci pun dibuat daripada emas, pintu gudang pun daripada emas. Memerlukan beberapa tenaga lelaki yang besar-besar, yang kuat-kuat. Itu baru nak angkat kunci. Anak kunci tu punyalah besar, tak tahulah pintu kunci tu besar mana, dan tak tahulah gudang tu besar mana. Dan setelah Qarun mati, tidak ada satu pun yang boleh dibawa Qarun ke alam yang sana. Sebab itu hakikat setelah kita mati baru kita tahu apa harta yang kita miliki, iaitu harta zakat. Zakat ni tergolong dalam bab sedekah. Sedekah yang namanya sedekah wajib. Yang kedua sedekah sunat, iaitu sedekatun jariyah, sedekah-sedekah yang kita tidak diwajibkan beri. Tapi bila sebut tentang sedekah wajib iaitu zakat, kita juga diberi pahala sedekah.
tetapi ia dalam bentuk wajib. Kalau tidak dibuat, kita akan menanggung azab syirah. Ustazah bangun. Okey. Jadi hadis Nabi yang kita bacakan tadi, apa maksud dia? Dan bila kita dengar ni, hari ini kita tunaikan zakat, tapi pergi balik ke pusat kutipan zakat, tanya mereka yang selama ni saya mula kerja dulu, saya tak pernah keluarkan zakat pendapatan. Yang saya ada simpanan emas, tak pernah keluarkan. Emas ni dia ada jumlah tertentu. Muslimat sekalian, saya tak pasti kalau berapa gram. Kalau yang pakai 800 gram. Okey. lebih 85. Okey. Yang kita pakai agak-agak lebih dah daripada 800 gram. Ada yang lebih, mungkin ada yang lebih. 800 gram tu berat Okey. Oh, 800 gram. Kat sekilo. Oh, muslimat tak pernah ke pergi kedai mana beli sekilo? Sekilo tu berat Kalau sekilo tu berapa? Tak tahulah. Kilo tu lebih kurang 200,000. Oh, 200,000 macam tu lah. Okey. Wallahualam, mana tahu ada orang kan, ada negeri dia pakai banyak-banyak sini kita tak tahu kan. Dan subhanallah, ada negeri pula dia bukan bergantung pada gram, dia letak berapa nilai, berapa ribu. Maksudnya kalau melebihi jumlah tersebut, ribu tersebut, maka walaupun dia pakai wajib bayar zakat. Dan kalau simpanan jumlah tertentu wajib bayar zakat. Subhanallah. Saya nampak banyak gelang semua ni. Tiba-tiba nampak. Okey, subhanallah. Jadi Nabi sebut di sini, sesiapa yang dikurniakan Allah harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya pada hari kiamat dijadikan seekor ular yang mempunyai 2 taring. Harta dia tu akan jadikan Allah tukar menjadi ular yang berbisa ada 2 taring. Dan kepalanya yang tidak berbulu kerana terlalu banyak bisanya. Sebab bisanya terlalu banyak, ia akan membelit dan menggigitnya dengan kedua-dua rahangnya sambil berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Na'udzubillah min zalik. Sama juga harta simpanan perlu ada zakat. Kan ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat perniagaan. Yang kadang kita ingat berniaga online rasa macam kecil sikit dan sebagainya. Untuk selamat di dunia, selamat di akhirat. Sebab zakat ni, harta ni Nabi sebut tidak akan terkurang hartamu disebabkan sedekah. Nabi beri jaminan hartamu tidak akan kurang kerana zakat. Hartamu tak akan kurang kerana sedekah. Sebab itu orang yang mula belajar keluarkan zakat, orang bisnes terutamanya, ramai yang kata, Ustazah, bisnes saya tak tahu lagi ni, saya terkeluar kalau zakat. Ustazah, nak bayar hutang pun tak cukup, takkan nak keluar zakat? InsyaAllah lepas bayar zakat, hutang boleh dibayar. Setelah bayar zakat, bisnes akan berkembang. Sebab itu jaminan daripada Allah, daripada Rasulullah, harta akan dijaga, akan dikembangkan. Zakat itu saya yang bawa masuk perkembangan. Orang yang tak buat, orang yang tak yakin. Kadang saya kata, encik keluar je zakat dulu. Yakin tak yakin nombor 2, buat dulu, nanti terkejut dengan hasilnya. Tapi ketika membayar zakat, hati sangat penting. Ada orang bayar zakat dengan susah hati, dengan berat hati. Ya Allah, banyaknya. Untunglah orang miskin, senang orang kata dapat duit. Aku kerja susah, aku pula nak kena bagi kat dia. Ini yang tak faham. Bahkan ada orang yang mula memahami tentang bab zakat ni, dia mencintai bayar zakat. Bahkan bila dekat kaunter, kan pusat kutipan Amir tu kata, puan bayar RM50. RM50 je? Ya, betul. Kenapa puan? Sikit sangat. Bukan tinggi. Kata, saya nak bagi lebih, saya bagi lebih seronok. Dan dia nampak perkembangan hartanya. Bahkan ada motivasi yang saya jumpa jutawan ni. Memang betul-betul jutawan lah. Orang muda lagi. Jutawan sungguh-sungguh. Ada jutawan main-main kot lah kan. Baru dapat 1 juta, dah jutawan, dah declare ni. Dia punya aset puluh-puluh juta. Semua adalah helikopter, itu apa semua ni. Memang orang muda Islam kita. Masya Allah. Tapi bila saya tanya kan, bila kita tanya kawan yang terdekat juga kita kenal kan, anak syarikat tak tahulah berpuluh-puluh anak syarikat, dia pembekal itu terbesar, pembekal ini terbesar. Walaupun dia leken naik motor kapcai gitu je, pakai baju memang tak adalah formal sangat. Tapi bila dia sebut prinsip dia, lagi dia berniaga, dia suka seronok tu bukan tengok harta yang banyak. Sebab dia bukanlah menyimpan aset untuk dirinya, sebab dia ada dah niat wakafkan untuk Baitul Mal, untuk wakaf sana wakaf sini. Tapi kebahagiaannya bila lihat berapa jumlah zakat yang dia keluarkan. Dan dia niat tahun depan nak naik lagi jumlah zakat. Tahun depan naik lagi niat zakat. Bukannya tahun depan nak kembangkan lagi bisnes, tahun depan nak tambah, tak. Tapi bila dia letak dia punya matlamat itu sangat jelas,
untuk memperbanyakkan jumlah zakat, untuk memperbanyakkan lagi tabung sedekah wajib dia, maka Allah kembangkan hartanya. Sangat mudah. Saya tengok, ya Allah, bukan dia yang cari projek cari dia, bahkan dia terpaksa tolak. Bukan dia cari orang, cari klien, tapi orang cari dia. Saya kata, ya Allah, saya panggil dia ustaz lah. Ustaz dah kaya macam ni, kenapa orang nak bagi duit lagi pada ustaz ya? Allah memilih di kalangan hambanya yang amanah dengan hartanya, dengan harta Allah, yang mana harta tersebut dikembalikan semula di jalan Allah, banyak menyumbang kepada jalan dakwah dan sebagainya, dan menyumbang kembali kepada umat Islam yang layak diterima, iaitu fakir miskin. Dan sunnatullah sampai kiamat, misi wajib ada orang miskin, dan sampai kiamat wajib ada orang kaya. Kita tak boleh menghardik. Wa ammasaila falatanhar, kepada orang meminta itu kita tak boleh herdik. Kau ni pemalas, lepas tu kau jadi miskin sampai bila? Ada orang miskin, dia berusaha keluar daripada miskin, tapi Allah takdirkan tetap miskin. Kalaulah akhirnya tidak ada orang miskin, di mana kita nak dapat pahala sedekah? Yang Nabi sebut sedekatun jariyah, pahala mengalir. Sedekatun junnah, sedekah ini adalah perisai daripada api neraka dan sebagainya. Hakikatnya kita nampak orang miskin, orang fakir miskin asnaf ini memerlukan kita. Tapi bila di akhirat kelak kita perlukan mereka. Akhirat kelak baru kita lihat, subhanallah, terima kasihlah masa aku makan dulu engkau datang suruh jual tisu. Walaupun terpaksa kita beli juga. Ada yang datang sekian-sekian, nampak budak-budak jual sekian, kita ambil. Rupanya itu satu bentuk Allah nak pastikan setiap hari tidak berlalu dengan pahala sedekah. Sekarang-kadang kita beli kan budak-budak yang jual apa tu, kita tak makan pun. Tapi kita panggil dia bagi duit sebab kita tak makan dan kita tak ambil makanan tu. Tapi niat terus sedekah. Masa tu baru kita nampak ada orang perisai daripada api neraka sangat tebal. Tapi ada orang tidak ada perisai. Nabi sebut sedekatun junnah. Sedekah adalah perisai daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan hari ini kita tulis borang itu dengan bahagia, dengan gembira, bukan dengan susah hati, berapalah nak potong ni. Bahkan mungkin kita pergi pula pada pusat kutipan zakat selepas ini. Pergi hitung, sekian-sekian, saya dah kerja 15 tahun, 20 tahun, saya tak pernah bayar zakat macam mana. Dia pun kira, tu keluarlah jumlah yang mungkin agak banyak juga kan. Jangan pensan masa tu. Belum sesuai lagi nak pensan masa tu. Kan? Masa tu terkejut je lah. Terkejut tu, kemudian boleh bincang dengan pusat kutipan zakat, boleh tak nak bayar ansuran? Boleh kan? Yang mampu ketika tu, saya hanya mampu bayar 100 je sebulan. Walaupun daripada jumlah zakat yang terhitung lama tu, kan saya hanya mampu sekian-sekian. Bayarlah mengikut kadar kemampuan kita. Dan sekiranya ditakdirkan kita mati, sebelum sempat lunaskan segala zakat kita, insya-Allah diampunkan Allah. Allah tengok ikhtiar usaha kita. Allah bukan lihat hasil daripada apa yang kita buat. Allah tengok kita dah menginsafi kelalaian kita. Lalu kita dah pergi ke pusat kutipan zakat. Dan kita dah kata kita nak bayar tapi sekarang tak mampu. Dulu ini bisnes masa kaya dulu, sekarang bankrupt contohnya kan. Tapi kewajipan tetap wajib. Jadi masa tu kita pun pergi bayarlah ansuran. Tak sempat bayar. Baru bayar 2 bulan dah meninggal. Kan masih baki, masih banyak. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Bukan tergolong di kalangan orang yang terus melalaikan. Bukan bila tengok jumlah, ui banyaknya, tak payah bayar macam ni. Saya sendiri asnaf, dia tu. Sekarang saya dah jadi asnaf. Dan ramai yang salah faham. Jumpa kan kata, ustazah, saya nak bayar zakat macam mana? Kenapa pula? Saya layak dapat zakat dia tu. Saya layak. Kenapa? Saya hutang banyak ustazah. Hutang apa encik? Hutang rumah, hutang kereta, semua berhutang. Kalau saya orang kaya, saya beli cash. Jawab macam tu. Saya kata, tuan berhutang, dapat lulus tak bank? Lulus, sebab tu dapat hutang. Sebab apa tuan lulus? Tuan bukan asnaf. Tuan ada di kalangan orang yang mampu, orang yang berhutang dan mampu bayar hutang. Bukan asnaf. Asnaf memang langsung tak lulus. Memang tak boleh nak buat pinjaman, tak boleh nak beli apa-apa. Jadi walaupun hutang yang encik buat ni adalah kerana kelalaian. Sepatutnya rumah mampu beli gini, tapi ikut kemauan boleh tinggi sampailah dalam keadaan kesempitan. Dalam keadaan begini pun masih lagi tidak gugur kewajiban membayar zakat. Mungkin nanti zakat sebenarnya bila pergi dia akan kira betul kan, tanggungan sekian-sekian, dan insya-Allah jumlah yang dikenakan adalah jumlah yang Allah beri kadar yang mampu untuk kita bayar. Alhamdulillah, sekadar itulah perkongsian daripada saya. Mohon maaf ya tuan-tuan puan-puan muslimat sekalian kalau macam tegas sikit bab zakat ni. Sebab sayang. Dan tolong sampaikan kepada adik-beradik. Hadis tu boleh cari, share dalam grup adik-beradik, share dalam grup keluarga. Nak pastikan semua masuk syurga sekeluarga kan?
Bukan hanya solat, ramai orang solat tak bayar zakat. Ramai orang tutup aurat tak bayar zakat. Sebab antara yang menghalang untuk masuk syurga Allah, ketika di mahsyar lagi, ada ular yang berbisa yang datang menggantikan harta, yang akan membelit, dan dia akan berkata ketika itu, akulah hartamu dan akulah simpananmu. Na'udzubillah min zalik. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih pada Ustazah Hidayah. Masya Allah. Terima kasih semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. I love you all so much. I love you too. Tak balas pun. I love you more. I love you much more. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan Ustazah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Tadi takut tak dengar pula nanti siapa betul. yang dapat cabutan bertuah tu. Okey, silakan sahabat kita untuk